سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan bincang satu tajuk masjid dan kanak-kanak. Masjid dan kanak-kanak. Tajuk ni bagi saya agak penting sebab selalu timbul persoalan bagaimana dengan kedudukan kanak-kanak di masjid. Kemudian boleh tak bawa kanak-kanak ni mai ke masjid? Bila dah mai masjid, nak duduk di saf yang mana pula? So timbul beberapa persoalan. Sebelum kita bincang tentang kedudukan kanak-kanak di masjid ni, kita bincang dulu ta'rif masjid. Masjid ni dia bermaksud tempat sujud. Dia isim makan, tempat sujud. Manakala masjid dari sudut istilah, kalau kita tengok dalam Al-I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid oleh Imam Az-Zarkashi, disebut masjid ialah bangunan yang dibina untuk ditunaikan salat 5 waktu di dalamnya. Masjid juga adalah dikhususkan uruf pada tempat yang didirikan salat 5 waktu dan tidak termasuk musalla, yakni tempat berkumpul untuk salat tertentu seperti salat sunat hari raya. Tidak diberikan hukum masjid baginya seperti mana juga madrasah dan juga ribat. Baik, kesimpulannya masjid, bangunan yang dibuat untuk salat 5 waktu di dalamnya, masjid lah tu. Termasuk juga sebahagian besar surau yang kita panggil surau di Malaysia ni, yang tu juga masjid. Yang tu juga masjid. Kalau surau tu didirikan 5 waktu salat di dalamnya, masjid lah tu. Yang tak termasuk masjid, yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat tu, surau di petrol station, surau di shopping kompleks, yang tu bukan masjid lah. Adapun kebanyakan surau-surau di bandar ke di kampung ke, kebanyakannya yang tu masjid. So bila masjid, bolehlah buat tahiyatul masjid. Dia kata masjid bukan didirikan solat Jumaat ke? Dia solat Jumaat di Malaysia ni, dia letak takrif masjid tu, dia kena ada tanah wakaf, itu urusan pentadbiran. Tapi dari sudut istilah syaraknya, masjid mana-mana bangunan yang didirikan untuk ditunaikan salat 5 waktu, dia masjid. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perbahasan i'tikaf, perbahasan i'tikaf, para ulama bincang tentang i'tikaf di Masjid Al-Jami', di masjid yang didirikan salat Jumaat, dan i'tikaf di masjid yang tidak didirikan salat Jumaat. Maksudnya kalau i'tikaf di masjid yang didirikan salat Jumaat, dia tak payah keluar pergi mana-mana. Kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak didirikan salat Jumaat, maka pada ketika salat Jumaat dia kena keluar pergi ke masjid yang didirikan salat Jumaat. Dah habis tu dia patah balik. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hanya orang yang layak memakmurkan, yang menghidupkan masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Allah sebut orang yang layak memakmurkan masjid ni
orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Beriman pada Allah dan hari akhirat. Kita ni mai masjid pasal apa? Kalau kata nak solat berjemaah, kat rumah boleh solat berjemaah, kan? Boleh solat berjemaah kat rumah? Boleh lah, kan? Kalau kata nak solat berjemaah lah, kan? Tapi pasal apa kita duk main masjid juga? Kalau kita tengok dalam hadis, banyak ganjaran tentang main masjid ni, kan? Ambil wuduk di rumah, kemudian melangkah ke masjid. Setiap langkah diangkat darjat di sisi Allah, dihapuskan dosa, kan? Kemudian intizarus salah ba'da salah, tunggu salat ke salat yang lain. Kita main maghrib, kita tak balik lepas maghrib, kita tunggu sampai solat isyak tu, macam kita duk buat ni, kan? Pun ganjaran dia besar. Jadi main masjid ni dia punya ganjaran banyak, termasuklah yang 27 pahala tu, banyak lagi lah ganjaran kita tengok dalam hadis. Tapi ganjaran tu mana dia? Ganjaran tu tak nampak. Ganjaran tu tak nampak. Tapi pasal apa kita duk main kak? Pasal kita beriman, kita yakin dengan tawaran yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul. Pasal itu kita main. Kalau kita tak yakin tu semua, tak main, buat apa nak main? Baik duduk kat rumah, kan? Waktu-waktu lah ni boleh suruh bini buat kopi ke apa ke, lebih kurang, kan? Tengok berita, seronok ke? Tapi duk main tu pasal yakin, iman kepada Allah dan hari akhirat. Kita percaya ganjaran tu tak dapat di dunia, nanti ke akhirat nanti kita dapat. Iman tu. Sebab tu Allah sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahawa sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab beriman tu. Bukan senang tuan-tuan nak yakin dengan suatu benda yang tak nampak. Bukan senang. Sebab tu bila Nabi sebut dalam satu hadis kan, Nabi sebut raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berapa ramai yang pegang hadis ni, dia rasa benda tu besar di sisi dia. Kalau tertinggallah salat qabliyah subuh ni, dia rasa tertinggal satu benda besar. Berapa ramai yang rasa macam tu? Melainkan orang yang benar-benar yakin dengan tawaran Nabi SAW. Sebahagian orang dia tak ada rasa apa-apa pun, tertinggal, tak ada rasa apa-apa pun, relax ya? Sedangkan Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik pada dunia dan seluruh isinya. Nabi tak buat perbandingan 2 rakaat sebelum subuh tu dengan rumah besar. Nabi tak buat perbandingan 2 rakaat sebelum subuh tu dengan kereta mewah. Tapi Nabi buat perbandingan 2 rakaat sebelum subuh dengan dunia dan seluruh isinya. Maksudnya tidak ada perbandingan yang sesuai, yang setara. Punya besar 2 rakaat sebelum subuh tu. Tapi berapa ramai orang rebut? Orang tak kisah pun terlepas. Katakanlah Perdana Menteri buat pengumuman, kata, ataupun Raja buat pengumuman lah, siapa esok mai salat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid Putra Simpang 4 ni, Perlis, keluar je pintu tu dapat cek seorang 100,000. Macam agak-agak ramai mana hak mai sini nak solat 2 rakaat sebelum subuh ni. Ni soft last kali kat Kangak. Soft akhir. Orang Johor dah start kereta malam ni. Ni nak main solat 2 rakaat sebelum subuh kat sini. Dah start kereta dah. 100,000 punya pasal. Tapi Nabi buat perbandingan bukan 100,000, bukan rumah mewah, bukan kereta besar. Nabi buat perbandingan dunia dan seluruh isinya. Apabila ganjaran itu kita tidak yakin, kita takkan ada rasa apa-apa, melainkan kita yakin
iman dengan tawaran yang Nabi tawarkan tu, baru kita akan ada rasa Allah besar ni. Tertinggal tu rasa Allah, tertinggal tu rasa benda besar yang telah kita tinggal. Sebab tu bagi orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, salat berjemaah di masjid ni bagi dia satu benda yang besar. Bahkan Allah sebut sebagai orang yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat. Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat ni, dia ada bagi satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Saya baca terjemahan sebab nanti kita akan ambil masa kita tak panjang, sebab ada beberapa perkara yang saya nak sentuh malam ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu melihat seorang lelaki berulang alik ke masjid, maka persaksikanlah oleh kamu bahawa dia adalah orang beriman. Kemudian dibaca ayat innama ya'muru masajid Allah, dibaca ayat tu. Maksudnya apabila kamu melihat seorang lelaki yang berulang alik ke masjid, persaksikanlah bahawa dia orang yang beriman. Maknanya orang yang kalau dia ulang alik, lepas subuh sagi zuhur mai pula, habis zuhur sagi asar mai pula, Nabi kata persaksikanlah bahawa dia orang beriman. Kita tak beriman apa dia ada buat benda tu? Tuan-tuan, manusia ni dia tak sempurna, kan? Tak sempurna. Mungkin kita baik dalam hal ni, kita ada kurang dalam hal lain. Tapi Nabi kata persaksikanlah bahawa dia orang beriman. Beruntunglah bagi orang yang melazimi salat berjemaah di masjid. Jadi kalau nak cari menantu pun, cari kat masjid lah. Dan Nabi suruh persaksikan dia orang beriman. Tak mau kita menantu kita orang beriman, cari kat masjid lah. Tengok ada anak muda yang beriman, nampak duk main masjid, duk dengar kuliah, offer dia anak dara kita. Boleh tak? Ha? Boleh tak offer anak dara kita pada lelaki lain? Boleh tak? Ha? Boleh, kan? Boleh, tak ada masalah. Sayyidina Umar pernah offer Sayyidatina Hafsah, anak dia, ketika dia dijanda. Hafsah ni masa kahwin dengan Nabi ni, dia janda muda ke janda tua? Okey, Nabi kahwin ramai kan? Majoriti isteri Nabi ni tua ke muda? Ha? Majoriti isteri Nabi ni tua ke muda? Muda. Kalau tuan-tuan tengok, tua ni kira saudah lah tua. Hak lain-lain pun muda belaka. Saya pun tak tahu mai dalam masyarakat kita, oh kalau nak menikah, abang boleh nikah lagi. Tapi cari hak tua macam Nabi. Bila masa Nabi kahwin hak tua-tua ni? Saya ada calon untuk abang. Hak ujung kampung tu, umur 65. 3 hari nak meninggal, dia nak bagi kita. Dah sungguh, kan? Muda-muda. Hafsah pun seorang janda yang muda. Jadi Sayyidina Umar apabila Hafsah dia jadi janda, dia offer. Mula dia tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya, Hafsah ni dah janda, nak tak kahwin dengan Hafsah? Sayyidina Abu Bakar tu dah ada isteri dah atau belum? Dah ada dah, kan? Dah ada dah. Jadi boleh tak kalau nak offer pada yang ada isteri? Boleh lah. Tapi masyarakat kita dia benda tu jadi pelik. Pertama, offer anak kita, anak perempuan kita kepada lelaki lain, benda tu memalukan. Kita kata, abang minat lah seorang budak muda ni, dia duk main masjid 5 waktu, kemudian duk dengar kuliah, kerja rajin. Main masjid, dengar kuliah, kerja malas tak guna tak? Kita kata main masjid, dengar kuliah, kerja pun rajin, akhlak bagus, bahasa kita offer anak kita kat dia kot. Abang jangan buat pasal, ni pergi cari timba. Padahal anak dara dia ikut jantan tak apa pula. Hak syarak kata boleh, hak tu memalukan. Hak syarak kata tak boleh, hak tu jadi biasa pula.
Sama agak isu yang offer tadi kan. Sayyidina Abu Bakar dah kahwin dah. Offer lagi. Baik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ni, dia bila Sayyidina Umar dia offer, Sayyidina Abu Bakar diam je. Tak cakap apa. Tak cakap apa. Jadi Sayyidina Umar ni dia terasa hati. Dia pun balik, lepas tu dia pi offer Sayyidina Uthman pula. Radhiyallahu anhu. Dia offer Sayyidina Uthman nak tak kahwin dengan anak dia Hafsah yang telah menjadi janda. Sayyidina Uthman kata tak sedia lagi. Sayyidina Uthman dah masa tu dah ada isteri lah. Cuma Sayyidina Uthman ni dia belum bersedia lagi. Tak tahulah, mungkin dia sibuk sebab dia pun businessman juga. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Sayyidina Uthman, ketika dia meninggal dunia, dia juga mengamalkan poligami lah. Dia bukan isteri seorang. Cuma waktu tu dia tak sedia lagi. Dia belum bersedia. Jadi Sayyidina Umar pun balik lah. Duk berapa hari Rasulullah meminang Sayyidatina Hafsah. Rasulullah minang Sayyidatina Hafsah. Bila Rasulullah minang, Sayyidina Abu Bakar pun pergi cari Sayyidina Umar, pergi jumpa. Dia kata, ni saya bagi bahasa mudah faham lah, kan? Aku tahu hang terasa hati, kan? Sebab masa tanya tu aku tak cakap apa-apa, tapi sebenarnya aku pernah dengar Rasulullah pernah sebut nama Hafsah ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia tahu Rasulullah ni dia ada hajat dengan Sayyidatina Hafsah. Rasulullah ada hajat. Rasulullah masa tu dah ada isteri belum? Dah ada. Jadi kalau dah ada isteri, ada rasa nak kahwin lagi tu salah ke tak? Tak salah. Tapi masyarakat kita salah. Nama ke ustaz, bini dah ada, lawa pula tu, nak nikah lagi, dia jadi macam tu. Minta muslimat marah pula lagi dengan saya. Dan kita cakap betul ni kan. Jangan risaulah, kita cakap macam ni bukan bermakna suami perempuan tu kira besok nak pergi ambil borang langsung. Tak, kan? Cerita aja. Cerita aja. Jadi benda tu tak salah lah. Baik. Kalau nak cari menantu, yang ni lah cara yang bagus. Sebab Nabi kata persaksikanlah bahawa dia orang beriman. Sebab masyarakat kita kalau nak cari menantu, dia pilihan dia apa dulu? Anak perempuan kita, katalah dia minat dengan seorang lelaki, kan? Mak dia akan tanya apa dulu soalan ke anak dia? Kerja apa? Kan? Kerja apa dulu? Hak semayang ke apakah tu soalan nombor 17. First, kerja apa dulu? Tak apalah, panggil dia main rumah, mak nak tengok. Mai-mai parking kat laman tu Honda Accord, pucuk dicipta ulang mendatang, tak cukup tak cukup nyiru, tak cukup tanah, tak cukup nyiru lori tanah makcik tadahkan. Kan? Punya dialu-alukan Honda Accord-nya pasal. Tapi kalau parking tengok Honda EX5, Allah, anak makcik ni tak nak nasi pun tak pandai lagi. Tu kira helah tak mau pergi menikah hari tu. Honda EX5 punya pasal. Jadi kita bukan menjadi persoalan tentang keimanan ni yang Nabi sebut persaksikanlah bahawa orang yang duk main masjid ni orang yang beriman, yang tu tak menjadi satu isu utama dalam kehidupan kita. Hatta nak ambil menantu pun yang tu bukan isu utama, kan? Bukan isu utama. Tuan-tuan, kita ni memang diuji lah. Tambah-tambah kita, saya hab cakap, kan, tuan-tuan hab duk main kuliah, esok bila anak nak menikah tu diuji lagi, kan? Persoalan-persoalan yang sama. Nak betul ke had Nabi sebut keutamaan adalah iman tu, kan? Agama itu kita nak pilih yang paling utama, yang beragama. Betul kita nak ambil yang tu, kan? Kita diuji. Baik. Bila memakmurkan masjid ni, tuan-tuan, sebelum saya sebut tentang memakmur masjid ni, tadi ada sebut isu yang poligami tu.
saya sentuh sikit lah nah. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok di Facebook kan, bila isu poligami ni yang paling sakan duk komen tu perempuan. Bahkan bila mereka duk komen tu kita rasa Allah risau. Cara dia cakap tu boleh bukan sekadar menjatuhkan maruah dia. Ada yang sampai kita khawatir boleh mencalarkan akidah dia sampai ke tahap tu. Mereka punya duk komen tu dahsyat. Saya kadang-kadang bila saya dah tengok ada kadang-kadang kita pun tak tahan, kita pun sebutlah satu, kita kata puan. Saya dah jumpa orang macam puan ni berapa orang dah. Dia anti dengan poligami, duk kutuk, komen. Akhirnya Allah uji suami dia menikah lain, terduduk dia. Tuan-tuan, ujian manusia ni dia tak sama kan? Ketika orang diuji, kita jangan duk lebih-lebih kan? Jangan duk lebih-lebih, ni laki dia tak pandai, ni sekian, suami isteri tak pandai jaga laki, ini sekian, macam-macam punya duk tulis. Jangan. Esok kalau Allah uji kita, terduduk kita kan? Sama juga kalau anak orang kan? Anak orang dia dah jaga dah elok-elok daripada kecil, tarbiyah, tahu besar jadi macam mana tahu kan? Mungkin duk bercampur pi sekolah, kemudian pi universiti bercampur, dia pun jadi rosak. Kita tak nak ustaz saja, nak tu imam saja macam ni punya perangai. Jangan tuan-tuan. Esok kalau Allah uji benda yang sama pada anak kita, terduduk kita. Jangan cepat sangat. Tolong berhati-hati dalam hal ni. Baik. Memakmurkan masjid bukan hanya membangunkan fizikal masjid itu semata-mata. Sebab siapa yang pergi ke masjid untuk salat, untuk bertasbih, berzikir, baca Quran, dengar majlis ilmu, kemudian apa saja yang dibuat benda baik di masjid ni, itu dikira memakmurkan masjid. Bahkan dalam Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid ni dia jadi pusat dakwah. Masjid jadi pusat pentadbiran juga. Masjid tempat dikumpulkan tentera. Masjid juga Nabi jumpa para perwakilan daripada tempat lain. Bahkan orang bukan Islam yang datang jumpa Nabi juga di masjid. Jadi boleh tak orang bukan Islam masuk masjid? Boleh lah kan? Boleh lah. Cuma kita kontrol lah pakaian dia. Tapi boleh. Perwakilan pada zaman Nabi jumpa Nabi di masjid. Bahkan Nabi pernah ikat thumamah. Ingat thumamah? Nabi ikat kat tiang masjid tu kan? Dalam masjid. Kemudian dia masa tu bukan Islam lagi. Bila Nabi lepas, kemudian dia keluar, akhirnya dia patah balik dan dia masuk Islam. Boleh. Okey. Jadi apa saja kebaikan yang kita lakukan di masjid ni, dia termasuk memakmurkan masjid. Apa saja. Jadi tuan-tuan, walaupun zaman sekarang kita dah asingkan dah pusat pentadbiran lain, pusat ketenteraan lain, cuma kita nak sebut skop masjid tu jangan dikecilkan. Sebab sebahagian orang nampak masjid ni hanya main salat, baca Quran, kuliah, okey dah stop, setakat tu je masjid. Kalau kita tengok zaman Nabi, Nabi luahkan skop masjid ni. Sebab tu saya sebut, walaupun dah asingkan pentadbiran, ketenteraan, apa semua yang Nabi buat pada zaman dulu tu, cuma kita nak sebut skop itu tetap luas. Jadi kita boleh fikir macam-macam program untuk nak imarahkan masjid. Di Perlis ni alhamdulillah masjid imarah kan. Kalau di Malaysia ni di bandar-bandar lah biasanya masjid imarah, di kampung yang masalah. Sebahagian besar kampung lah. Dulu orang memang nampak masjid macam tu, salat kira kalau kuliah kemudian habis. Zaman lah ni kalau di bandar-bandar macam-macam program mereka buat. Panggil bahagian kesihatan, bomba lah, cerita nak macam-macam.
Itu juga termasuk mengimarahkan masjid. Kita boleh dekatkan orang dengan masjid dengan cara tu. Kita duk fikir apa masalah masjid kita. Kita tahu budak-budak tak ramai. Pada sekolah rendah sampai sekolah menengah tak ramai. Jadi apa kita nak buat? Kita nak kena fikir sesuatu. Kata beli meja pingpong kot, boh kat luar. Kan? Bagi depa main. Janji azan main masuk solat. Dah habis solat nampak nak main-main balik. Kan? Lepas tu kita pakat dengan masjid lain. Kan? Kita pakat masjid lain, kita buat pertandingan persahabatan pingpong. Contoh. Kan? Kita cari masjid mana-mana lah, kita deal, kita bincang, kita buat perlawanan persahabatan pingpong. Sedia hadiah. Hak anak muda hak kita duk main kat masjid tu, kita jadikan dia wakil masjid. Kan? Beli t-shirt ni, wakil masjid Putra Simpang 4. Dia pi tu atas nama aku wakil masjid. Asalnya dia tak main masjid sangat pun, dia main-main pingpong lah. Tapi lama kelamaan dia bawa amanah aku wakil masjid. Besar tu. Kan? Dan mudah-mudahan akhirnya mendekatkan dia pada masjid. So maksudnya ma'imarah masjid ni besar skop dia. Kita nak boleh buka seluas-luasnya. Apa cara kita nak cari orang untuk dekatkan orang ni dengan masjid. Kan? Bukan sekadar salat dengan kuliah, sekadar itu saja. Yang sebahagian orang masih dalam ruang lingkup yang tu. Terutama kalau di kampung-kampung hak bla-bla ujung-ujung tu, dia nampak macam tu lah. Kan? Buat program hak lain sikit, dia nampak macam ni bukan program keagamaan. Dia nampak macam tu. Kan? Padahal kalau buat program kesihatan pun kira ada kaitan dengan agama kat lah. Kan? Ada kaitan dengan agama kat lah. Ni duk main masjid sampai 3 ubat 3 serangkai duk dalam poket, inhaler poket bawah. Ada kaitan lah. Baik. Kemudian kita tengok tentang gangguan kanak-kanak ketika salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala 'atiqih fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat sedang mendukung Umamah binti Abil Al-As yang juga anak perempuan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda rukuk diletakkan, dan apabila bangun dari sujud baginda mengangkatnya semula. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi, sahabat ni disebut Abu Qatadah Al-Ansari ni disebut, dia kata aku tengok Nabi mengimami salat, Nabi dukung Umamah binti Abi Al-As. Siapa Umamah ni? Siapa Umamah? Siapa Umamah? Umamah ni cucu Nabi, anak kepada Zainab. Saya pun tak tahu pasal apa hak duk sampai maklumat pada kita cucu Nabi Hasan dengan Husin lah kita duk dengar nama ni. Boleh jadi ini peranan Syiah. Dia telah menyembunyikan tentang cucu-cucu Nabi yang lain. Yang di-highlightkan Hasan, Husin. Kemudian Hasan duk belakang sikit, dia kedepankan Husin. Lala Husin yang duk nampak. Wallahu alam. Padahal Nabi ada cucu-cucu yang lain. Tapi kalau kita sebut nama cucu-cucu Nabi yang lain, kita duk macam pelik. Sebab selama ni duk dengar Hasan dengan Husin lah. Kan? Jadi Umamah ni salah seorang cucu Nabi. Dan Nabi salat, Nabi dukung Umamah. Kan? Masa Nabi rukuk, Nabi letak, dan bila Nabi bangun dari sujud, Nabi angkat. Jadi boleh tak kalau salat dukung budak? Boleh? Boleh. Hadis ni hadis yang sahih. Nabi dukung Umamah. Nabi dukung Umamah. Jadi
Tak ada lah masalah kalau orang perempuan dia kata bila kita tanya pasal apa tak solat ni, dia kata Allah macam mana nak solat, anak ni tak boleh letak langsung, letak menangis. Dukung. Kan Nabi pernah dukung. Bahkan hadis tentang yang Sayyidina Hasan dan Husin yang salat, bila Nabi salat, sahabat duk tunggu lama Nabi tak bangun pada sujud. Rupanya habis baru tahu Hasan dan Husin duk panjat belakang Nabi. Nabi lambatkan sujud. Nabi tidak membatalkan salat baginda. Nabi tak tolak cucu dia bagi terbalik kerana menanggung najis. Dan Nabi meneruskan salat. Bahkan Nabi lamakan sujud. Mungkin ada orang yang akan dia kata yang tu sebab orang Arab ni dia khatan nawai kan, budak-budak kan, sebab tu Nabi teruskan. Kita kata kenapa kalau tak khatan nawai dah? Dia kata bawah kulit tu ada najis, bawah kulit tu ada najis. Kita tanya balik, bawah kulit hang tak ada najis ke? Duk main bawah kulit tu kan? Kita duk cari dalam kitab-kitab yang mu'tabar tentang hak bawah kulit ni, Allah tak ada pun dibincang tentang hak bawah kulit ni. Maksudnya yang kata benda tu najis lah. Allah Ta'ala alam kalau tuan-tuan jumpa kata najis bawah kulit ni dikira. Kemudian dia kata tuan-tuan macam ni, dia kata sekarang ni budak dia pakai pampers takut nanti menanggung najis kan. Okey, zaman kita ni memang pampers tu baru pakai, lampin pakai buang tu baru pakai. Zaman dulu kita pakai apa? Kita pakai lampin kain tu kan. Tuan-tuan ingat zaman dulu tak pakai benda tu, depa biar anak-anak depa kencing merata. Dah, depa pun pakai tak? Dia pun pakai agak. Kenapa Nabi tak kira benda tu sebagai menanggung najis? Bahkan kalau pun dia kata bawah kulit ada najis kan, budak-budak ni reti kan nak bersihkan diri secara sempurna macam mana kita bersihkan? Nama pun budak-budak kan? Jadi kalau kita tengok dalam beberapa hadis kuat menyatakan bahawa budak-budak ini tidak, kalau kita dia tidak menanggung najis lah. Adapun kalau orang nak berpegang pada yang tanggung najis, itu terpulang pada dia lah. Okey. Kemudian hadis pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia kata Nabi pernah bersabda, Nabi kata jannibu masajidakum subyanakum, jauhilah masjid-masjid kamu daripada anak-anak kecil kamu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Cuma Imam Al-Baihaqi sendiri kata hadis ni tak sahih. Jadi tidak kuat untuk dijadikan hujah. Tak kuat untuk jadi hujah. Baik. Dan kalau kita tengok dari sudut yang lain, sepatutnya budak-budak ni dia diberi galakan lah untuk mai ke masjid sebagai satu latihan. Budak-budak ni cuma dalam satu hal, bila ditanya pada Imam Malik, apabila ditanyakan pada beliau mengenai kanak-kanak yang dibawa ke masjid, maka jawab Al-Imam, dia kata sekiranya kanak-kanak itu tidak mengganggu orang lain maka tidak mengapa, jika sebaliknya maka sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Dalam Al-Mudawwanah disebut benda ni. Maksudnya kalau budak-budak tu jenis tak ganggu orang, dia kata bawa. Tapi kalau jenis ganggu, yang tu sebaiknya tidak dibawa. Kalau anak-anak kita boleh kontrol dia, bawa. Tapi jenis tak boleh kontrol ni, hyperaktif ke, sebaiknya tak bawa. Saya pernah solat sebelah abang tu, dia solat, dia letak spek dia kat depan tu. Lepas tu ada budak berlari, pijak spek dia, nak menjerit tak boleh. Tapi tak tahu dalam hati dia kata apa, tak tahu. Tapi lah.
Kira mah. Pijak spek beratus pula kalau pecah. Kan? Jadi kalau hak jenis macam tu sebaiknya tak payah bawa lah. Tapi kalau anak-anak yang kita boleh kontrol, duduk diam, setakat sikit-sikit tu biasa, nama pun budak. Kan? Kadang-kadang kita ni macam, oh anak hang duduk diam. Patutnya budak ni kalau duduk diam, hak tu yang pelik kena check kat hospital. Siapa duduk diam macam ni? Siapa duduk diam macam ni sampai tak bergerak langsung ni? Hak tu yang pelik tu. Dia bukan macam orang tua. Orang tua kalau tak duduk diam, duduk melompat merata, hak tu kena bawa hospital. Budak kalau duduk diam sampai tak buat apa ni, hak tu kena bawa hospital. Kan? Jadi setakat sikit-sikit tu okey lah. Kan? Nama pun budak. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam sejarah telah membuktikan bahawa kanak-kanak memang dibawa ke masjid. Bahkan kanak-kanak ni dibawa daripada kecil supaya dia ada rasa cinta pada masjid. Beza dengan anak-anak kita yang dibawa daripada kecil ke masjid dengan kita tak perkenalkan masjid kepada dia daripada kecil. Memang beza. Akhirnya anak kita jadi remaja, dah besar sampai masjid pun tak berapa nak mesra dengan masjid. Mai pun sekali-sekala, mai hari Jumaat. Kan? Salah siapa? Mungkin tu salah kita agak. Kan? Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia kata institusi masjid juga boleh mengajar kita erti persamaan. Persamaan, dia kata persamaan yang manakah yang lebih terserlah berbanding persamaan kaum muslimin dalam masjid. Dia kata orang tua duduk di samping anak-anak kecil. Dia kata masjid ni orang tua boleh duduk bersama dengan budak-budak. Dia tak dibezakan. Kalau kat kedai kopi kita duduk kan, duduk sembang sama orang tua, tiba-tiba budak jam 4 main duduk 2 orang nak dengar kita hampir tempat lain lah. Aku kami nak sembang pun kita rimah. Tapi di masjid dia ada persamaan. Orang kaya di samping orang miskin boleh duduk sekali. Tak ada pula imam sebelum nak solat dia kata ni B40 saf kedua. Tak ada asing. Duduk sekali je. Duduk sekali. Kemudian dia kata menteri di samping buruh. Boleh duduk sekali. Pemimpin di sebelah rakyat boleh duduk sama-sama. Kemudian tak ada perbezaan antara mereka. Itu institusi masjid mengajarkan kita erti persamaan. Baik, kita tengok pula hukum bawa kanak-kanak ke masjid. Para fuqaha terbahagi pada dua. Para fuqaha terbahagi pada dua. Apa maksud fuqaha? Apa maksud fuqaha? Dia macam alim lah, yang tu singular, kan? Ulama plural, kan? Selalu kita tahu dia ni bukan calang-calang, dia ni ulama. Sepatutnya yang lebih tepat kata dia ni alim. Kalau 3 ke atas, yang tu dipanggil sebagai ulama. Kalau orang yang faqih, yang tahu hukum hakam semua kan, tu seorang dipanggil faqih. Kalau ramai disebut sebagai fuqaha. Masuk isyak ke? Masuk isyak? Belum ni? Berapa minit? Okey. Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, dia kata kanak-kanak yang belum mumayyiz dilarang untuk dibawa ke masjid. Dia tak bagi bawa masjid. Yang ni sebahagian fuqaha Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dia kata macam tu. Sebahagian, bukan semua. Sebahagian. Jadi kalau katalah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebahagiannya berpandangan kanak-kanak yang belum mumayyiz tak boleh bawa ke masjid. Ada tak pandangan dalam mazhab Syafi'i yang lain? Ada. Sebab tu perbezaan yang berlegar di dalam kehidupan kita, perbezaan hukum hakam, perbezaan dalam bab agama ni, kebanyakannya bukan perbezaan itu hanya berlegar antara mazhab lain. Kan? Mazhab Syafi'i kata macam ni, mazhab Hanafi kata macam ni, mazhab Hanbali kata macam ni, Maliki kata macam ni. Sebahagian besarnya perbezaan itu berlaku dalam satu-satu mazhab.
Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun perbezaan yang sangat banyak. Kan? Tapi kalau masyarakat kita bila berbeza sikit je, dia akan label apa? Wahabi. Kan? Oh, tak boleh berbeza. Berbeza sikit nak kena label masyarakat kita. Sedangkan dalam satu-satu mazhab itu pun berlaku perbezaan pandangan yang sangat banyak. Baik. Pandangan yang kata kanak-kanak belum mumayyiz ni dilarang dibawa masjid, mereka berhujahkan hadis pada Muaz bin Jabal yang kita baca tadi, jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkanlah kanak-kanak kamu daripada masjid kamu. Kita dah sebut, Imam Al-Baihaqi sebut hadis ini tidaklah sahih. Maka hujah dia tidak cukup kuatlah berbanding pandangan yang satu lagi, kata kanak-kanak dibolehkan hadir ke masjid. Kan? Cuma nak kena tengok dia ni mengganggu ataupun tidak. Kan? Okey, pandangan ini dipegang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Syaukani dan yang lain-lain lagi. Mereka berhujahkan dengan hadis daripada Abu Qatadah yang Nabi salat, Nabi dukung Umamah tu. Hadis tu. Kemudian hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, inni la adkhulu salata uridu italataha fa asma'u bukaa as-sabi fa ukhaffif. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata sesungguhnya aku masuk ke dalam salat dan aku berhajat nak panjangkan salat tu. Nabi jadi imam, Nabi bercadang, hari itu Nabi nak panjangkan bacaan dalam salat. Kemudian aku mendengar suara tangisan kanak-kanak, maka aku ringkaskan salat. Maksudnya ada kanak-kanak dibawa pada zaman Nabi? Ada. Kan? Ada. Baik. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata hadis ni menunjukkan harus bawa kanak-kanak ke dalam masjid. Sebut dalam Nailul Autar. Baik. Kemudian saf kanak-kanak nak letak di mana? Bila dah bawa di masjid, saf depa tu nak duduk di mana? Memang dalam Sahih Bukhari ada sebut satu hadis yang cerita Nabi susun kanak-kanak ni dengan mengarahkan Anas bin Malik duduk dengan kanak-kanak kecil dan kemudian Nabi salat bersama mereka. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, kita bawa banyak pandangan dalam ni, pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kan? Supaya nanti bila orang tengok video ni negeri lain-lain, dia tak ada lah rasa oh ni bagi kuliah kat Perlis ni geng Wahabi. Kan? Kita ambil pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i. Baik, kedudukan sebagaimana yang disebutkan kanak-kanak di belakang ialah apabila mereka semua datang pada waktu yang sama. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini, dia kata sekiranya kanak-kanak hadir terlebih dahulu, tidak boleh ditarik mereka bagi memberi laluan kepada lelaki dewasa. Dia kata kalau budak-budak mai dulu, boleh boh di belakang. Maksudnya mai ramai-ramai. Contoh ada masjid yang dia kelas kafar, kan, sebelah masjid tu. Masa nak solat, ustaz dia bawa ramai-ramai, maka bolehlah buat saf di belakang. Adapun Al-Khatib Asy-Syarbini dia sebut, tapi kalau ada budak yang duduk mai depan, tak boleh kita suruh dia pergi duduk belakang. Kerana dia lebih berhak untuk duduk di depan setelah dia ambil tempat tu. Kalau orang dewasa nak duduk depan, dia mai duduk depan awal. Kalau ada budak, tak boleh. Dia mai duduk depan dulu, kita pergi suruh duduk belakang. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini tak boleh macam tu. Bila dia dah duduk situ, dia berhak di tempat tu. Ini ada tempat-tempat tuan-tuan, budak tengah solat, kan, mari orang tua ambil budak tu, ni kaki duk kodek macam tu, pitak belakang. Dia sampai macam tu sekali. Baik. Dia kata ini sebagaimana jika mereka terlebih dahulu masuk ke saf pertama, maka sesungguhnya mereka lebih berhak pada pendapat yang sahih. Ia seperti mana dinukilkan dalam Al-Kifayah daripada Al-Qadhi Husain dan selainnya. Sebab kanak-kanak ni dia jenis lelaki, jadi dia duduk sekali. Yang betul-betul duduk belakang ni ialah perempuan dan
khunsa. Kan, khunsa perempuan duduk belakang. Kan. Adapun kanak-kanak lelaki tidak menjadi masalah jika dia duduk di saf yang depan. Okey. Kemudian sesungguhnya kanak-kanak hanya diletakkan di belakang daripada lelaki dewasa, sebagaimana kata Al-Azra'i, apabila saf lelaki tidak muat untuk mereka, maka jika tidak hendaklah disempurnakan. Dia kata kanak-kanak ni duduk belakang kalau saf yang lelaki dewasa ni kira penuh, utamakan yang dewasa dulu. Kan? Kalau tak penuh, kira budak main duduk depan. Jangan sampai tak penuh, kita suruh budak buat saf belakang pula. Kan? Di Perlis saya tak jumpa lagi lah macam tu. Di negeri lain kadang saf budak tu ke-8 ke-9 tu, dia letak pula papan tanda saf kanak-kanak. Oh tu dia asing macam tu. Kan? Dahsyat tu kalau macam tu. Saya sebab tu bila saya sebut di Perlis ni jarang berlaku orang halau budak pergi belakang. Jarang. Dan mungkinlah peranan mufti duk jelaskan benda ni lama dah. Kan? Tapi di negeri lain benda ni berlaku. Kan? Kita bagi laluan azan saat, nanti kita sambung balik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Di tempat lain benda ni berlaku, terutama di kampung-kampung lah. Saya di KL, di Selangor, kalau di bandar-bandar
halau budak pi belakang ni kira tak ada kot kan, payahlah. Hatta pi masjid-masjid besar pun tak ada, pi masjid negara ke, pi masjid Jalan Duta ke, masjid Shah Alam ke, besar-besar ni kira tak halau budak. Hak duk halau ni hak kampung. Saya orang Perak, kampung saya memang halau budak Saya bawa anak saya berapa orang, kemudian hak umur 14 tu pergi duduk depan lah, sebab saya duduk ajak kata solat ni cari saf pertama. Saf pertama ni banyak ganjarannya kan, yang telah Nabi tawarkan, Nabi sebut. Jadi dia duduk saf depan, kemudian imam kata ni budak-budak duduk belakang umur 14 tahun, jam kepala otak. Saya nak bantah, saya kata pasal apa. Kemudian ada haji seorang tu, dah lah tak apalah ustaz, saya pun okey lah, malas nak berbalah. Tapi tak kenal lah macam tu. Sampai 14 tahun dia hafal lah beberapa juzuk. Bukan saya nak sebut anak saya hafal beberapa juzuk. Tuan-tuan, dia tu boleh tak jadi imam? Boleh. Kalau imam pun boleh, pasal apa saf pertama tak boleh? Tak ke pelik? Imam pun boleh, tiba-tiba saf pertama tak boleh, nak kena duduk belakang. Baik, Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir disebut tentang permasalahan ni. Dia kata, dan telah berkata sebahagian ashab kami, yang lebih utama itu adalah dengan meletakkan kanak-kanak di dalam saf di antara dua lelaki, kerana lebih membawa kanak-kanak tersebut kepada mempelajari pergerakan salat. Dia kata sebaiknya kalau boleh tak celah-celah hak lelaki dewasa ni, hak tu dia lebih belajar, berbanding kalau kita suruh budak sama-sama dia duduk belakang, dia tak belajar, dia main kan? Dia duduk sama-sama dia main. Tonton pengalaman tuan-tuan lah kan, hak budak-budak duduk dalam saf dewasa ke main, hak duduk belakang sama-sama dia ke main. Hak sama-sama dia lah, macam kita lah dulu kan, kita duduk belakang main tak? Main pantang kawan rokok je ni dah sedia macam ni lah nak cucuk kan, terangkat member kan nak cucuk lah. Jadi dia memang main lah. Terawih kan kita dulu kan duduk belakang kan, memang ramai lah. Lagi bila imam mula salat je, budak-budak berlari main kan. Duduk tahiyat akhir seorang pergi abang, ramai pun duduk imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ramai kan ramai dia duduk main. Jadi budak ni dia balik rumah, dia ada fikir besok nak pergi lagi, syok main nak ciligan duduk masa imam nak baca, angkat takbir pertama sampai terakhir dah lah 2-3 orang jadi ini ni kan. Dia fikir main tu. Hak seorang lagi tu dia fikir, dia taram, semalam hang cucuk aku nah, hari ni jaga hang, aku tunggu hang rokok kan. Dia mainlah. Kalau benda tu kita bawa budak-budak ni duduk sebelah orang dewasa, benda tu berlaku tak? Tak berlaku lah. Tak berlaku lah. So dia belajar bagaimana untuk dia salat seperti mana orang dewasa salat. Itu kata Imam Al-Mawardi. Baik, kalau kita tengok pandangan ulama kontemporari, ulama-ulama yang kini ni, kita tengok majoritinya menyebut tentang hal ni. Majoritinya menyebut tentang hal ini, kanak-kanak hendaklah dibawa ke masjid dan tidak menjadi masalah jika mereka duduk di saf yang depan. Baik. Jadi tuan-tuan, katalah saya di KL kan, dia zaman lah ni dengan zaman dulu sama? Tak sama. Saya dulu duduk di samping road, ingat lagi, masa duduk samping road tu di KL lah, masa saya umur 6 tahun, mak saya dah suruh pergi masjid lah. Dan masjid dengan flat LLN yang saya duduk tu lebih kurang dalam mungkin 200 meter kot. KL dulu bukan macam lah ni. KL dulu pun lampu pun jalan bukan ada lagi. Jadi saya pergi seorang. Mak saya percaya saya pergi masjid dalam keadaan gelap tu, sebab zaman dulu
Zaman lah dengan lampu ada apa semua, saya tak berani kalau saya main sini anak saya keluar tu. Saya tak berani dengan keadaan yang ada sekarang ni. Kan? Kita risau. Kalau duk Perlis ni okey lah. Ni belah-belah sana tu macam-macam berlaku. Bahkan ada kes kalau tuan-tuan tengok di CCTV, budak-budak nak kena colek dalam masjid. Pernah tengok video budak-budak nak kena colek dalam masjid. Jadi kalau anak kita duduk belakang, kalau saya main masjid bawa anak duduk belakang, tahu-tahu bunyi bising, kita dah tak khusyuk. Ni bunyi macam suara anak aku ni, dia ni, jaga hang balik lagi, kita dah taram lah, dah tak khusyuk. Tiba-tiba diam, pasal apa dah ni, orang colek ke apa, bising pun salah, diam pun salah. Tapi kalau duduk sebelah kita, hilang masalah tu, kan? Baik, kemudian dah penghujung lah kan, sebab kalau nak bincang ni ada beberapa benda lagi yang perlu kita bincang, tapi masa kita tak mengizinkan. Cuma saya nak sebut tentang pesanan ataupun apa yang disebutkan oleh Syekh Nasih Ulwan, seorang ulama yang telah menulis Tarbiyatul Aulad, satu saranan yang baik yang disebut oleh dia. Dia sebut dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad tu, dia kata ada 3 institusi penting untuk kanak-kanak. Ini sangat penting, dia kata. 1, rumah. Institusi rumah. Di rumahlah tempat pembangunan fizikal, di rumahlah tempat nak ajak anak, adab, akhlak, di rumah. Jadi anak-anak kita ni, rumah tu satu institusi. Adab dia, akhlak dia dibentuk di rumah, bukan di sekolah. Kita banyak swasta, dia akhlak ni ustaz ajak lah. No, kat rumah. Rumah itu satu institusi. Didik akhlak dia, adab dia di rumah. Macam mana mak ayah kita didik dulu, kan? Saya seronok lah kalau boleh bawa beberapa perkara mak ayah kita ajak kita dulu, bawa zaman lah ni, rasa syok. Hormat orang tua-tua, kan? Jumpa orang tua-tua, Assalamualaikum pakcik, kan? Tumpang lalu, kan? Benda tu nampak macam cantik kalau boleh bawa, tapi payah nak bawa zaman lah ni. Payah. Baik, kadang-kadang kita dah ajak anak kita dah okey dah. Kita hantar pergi sekolah, dia belajar daripada kawan dia ambil daripada rumah dia. Dah masalah dah. Sebab rumah tidak dijadikan institusi membina akhlak kanak-kanak ni. Serumah institusi yang sangat penting. Mak bapak perlu bertanggungjawab terhadap adab dan akhlak anak-anak. Itu disebut oleh Syekh Nasih Ulwan. Yang kedua, institusi kedua adalah masjid. Masjid ni dia kata tempat pembangunan kerohanian kanak-kanak. Sangat penting. Di sinilah dia dibimbing untuk kenal Allah. Dia kenal untuk hadir ke masjid, untuk salat 5 waktu, ada rasa dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Perasaan itu telah dibina daripada kecil lagi. Institusi ketiga, dia kata sekolah. Sekolah ni tempat pembangunan akal fikiran, adab serta pemikiran anak-anak. Jadi 3 institusi ni, kalau kita tengok di Malaysia sekarang, ada satu institusi yang telah kita tengok kanak-kanak sangat jarang ada. Di mana? Masjid. Tuan-tuan, bila sebut institusi, benda tu sangat penting. Untuk kanak-kanak, 3 institusi penting: rumah, masjid, sekolah, kan? Tapi kalau kita tengok sekarang, yang kurang hadir di masjid adalah kanak-kanak. Jadi ini bermakna ibu dan ayah telah abaikan satu institusi penting untuk anak-anak mereka dibina kerohanian mereka di masjid. So start hari ni, mana ada anak-anak tu, bawa main lah masjid, kan? Bawa main masjid. Tuan-tuan nak kena fikir dah, sebab mak ayah lah yang telah abaikan institusi ni daripada anak-anak mendekati masjid, kan? Kita nak kena buat sesuatu lah, sebab benda ni telah berlaku dalam masyarakat kita dan kita perlu perbaiki.
Sekadar itu, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasak bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.